Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan mengajar tajuk pengatur caraan linear. Sebelum ni saya dah pun menyentuh bahagian asas berkaitan dengan pengatur caraan linear, iaitu bagaimana kita nak melorekkan rantau berdasarkan kepada ketaksamaan ataupun kita nak mencari ketaksamaan berdasarkan kepada rantau yang diberi. Okey, tapi hari ini saya nak pergi kepada bagaimana kita nak menjawab kertas 2, okey, dalam tajuk pengatur caraan linear yang membawa 10 markah. Okey, dan biasanya soalan yang keluar berkaitan dengan pengatur caraan linear, dia minta kita menuliskan ketaksamaan. Okey, ini saya tunjukkan dekat sini contoh soalan tahun 2010 bagaimana dia minta kita menuliskan 3 ketaksamaan. 3 ketaksamaan ini adalah merujuk kepada bahagian atas ini diberi kekangan. Okey, diberi kekangan. Jadi ada kekangan-kekangan ini, daripada kekangan yang diberi ini kita kena tulis ketaksamaannya. Jadi sebelum saya pergi kepada soalan tahun 2010 ini, saya nak tunjukkan bagaimana daripada suatu ayat, suatu kekangan yang diberi, kita nak membentuk ketaksamaan. Okey, jadi di sini saya dah senaraikan ayat-ayat yang selalu diberi dalam soalan, yang mana ini dipanggil kekangannya. Okey, daripada kekangan ini kita nak membentuk ketaksamaan. Okey, contohnya yang pertama dekat sini ialah y lebih daripada x. Okey, yang ni selalunya tak ada masalah. Kita tulis saja y lebih besar dari x. Okey, yang kedua, y kurang daripada x. Okey, y kurang dari x. Okay, itu jelas. Okay. Yang ini pun sama. Yang ketiga, y melebihi k kali x. Jadi untuk yang ini ditulis sebagai y melebihi k kali x. Okay, kemudian yang keempat, nilai maksimum x ialah 30. Okay, jadi bermaksud paling maksimum ialah 30. Jadi dia mesti kurang atau sama dengan 30. Okay. Jadi yang ini nanti dia boleh tukar lah. Yang ini dia boleh tukar ke nombor pemalas lain. Yang ini pun sama. Tapi ayatnya yang digunakan berbentuk begini. Yang kelima, y sekurang-kurangnya 2 kali x. Okay. Paling kurang 2 kali x. Jadi mesti lebih besar atau sama dengan 2x. Soalan pula. Kekangan yang keenam, nisbah y kepada x sekurang-kurangnya 20. Nisbah y kepada x. Jadi kita tulis dia sebagai y per x sekurang-kurangnya. Kalau disebut perkataan sekurang-kurangnya, bermaksud kita buat lebih besar sama dengan 20. Sebab dekat sini dia tulis 20. Yang ketujuh, y melebihi x selebih-lebihnya. Okey, kalau tadi sekurang-kurangnya, yang ini digunakan perkataan selebih-lebihnya. Y melebihi x. Jadi kita tulis dia sebagai y tolak x. Okey, bila sekurang-kurangnya lebih besar. Kalau selebih-lebihnya lebih kecil, sama dengan k. Yang ke-8, y tidak lebih daripada x. Tidak lebih bermaksud y mesti kurang atau sama dengan x. Y selebih-lebihnya k kali x. Jadi y lebih kecil sama dengan kx. K kali x. Jadi perhatikan dekat sini ya, ada sekurang-kurangnya. Sekurang-kurang tandanya lebih besar. Kalau selebih-lebih tandanya lebih kecil. Yang ke-10, y tidak kurang daripada x. Tidak kurang bermaksud lebih. Jadi y lebih besar sama dengan x. Okey, kemudian kekangan yang ke-11, y sekurang-kurangnya k kali x. Okey, sekurang-kurangnya. Okey, perkataan sekurang-kurangnya. Okey, lebih besar. Jadi y lebih besar sama dengan k kali x. Y tidak melebihi k kali x. Tidak melebihi. Okey, jadi tidak melebihi ialah bermaksud mesti kurang. Jadi y kurang atau sama dengan kx. Nombor 13, nilai minimum x ialah 30. Jadi minimumnya 30.
yang paling kecil 30. Jadi dia mesti lebih besar atau sama dengan 30. Y yang ke-14 ya, Y selebih-lebihnya 2 kali X. Y selebih-lebihnya bermaksud kurang sama dengan 2 kali X. Okey, yang ke-15. Nisbah Y kepada X selebih-lebihnya 20. Okey, nisbah. Bila diguna nisbah bermaksud kita bahagikan Y per dengan X. Okey, Y. Nisbah Y kepada X. Jadi Y per X ialah dia kata selebih-lebihnya. Kalau selebih-lebihnya mesti kecil. Kecil sama dengan 20. Okey, sama dengan. Okey, kemudian yang ke-16. Y melebihi X sekurang-kurangnya K. Jadi kalau Y melebihi X, mesti kita tulis dia sebagai Y tolak X. Jadi di sini Y tolak dengan X. Sekurang-kurangnya paling kurang ialah K. Jadi dia mesti lebih sama dengan K. Okay, dan yang terakhir, jumlah kedua-dua item tidak boleh kurang daripada 25. Bila dia kata jumlah kedua-dua item, katalah itemnya X dan Y. Jadi Y tambah dengan X. Okay. Tidak boleh kurang. Bila tidak boleh kurang bermaksud mesti lebih besar sama dengan 25 mengikut ayat dekat sini. Okay, jadilah inilah dia contoh kekangan-kekangan yang diberi dalam soalan. Okey, ni contoh kekangannya. Saya tunjukkan kat sini ada 17 bentuk kekangan dan diminta selalunya dalam kertas 2 diminta awak semua menuliskan tiga ketaksamaan. Okey, sebelum kita melukiskan grafnya. Jadi ketaksamaan mesti betul dulu. Okey, sekarang saya bawakan soalan kertas 2 yang keluar pada tahun 2010. Okey, bagaimana kita nak menjawabnya dan nak menuliskan ketaksamaannya. Jadi di sini diberi soalannya, sebuah pusat latihan menawarkan dua kursus iaitu A dan B. Bilangan peserta kursus A ialah X dan bilangan peserta kursus B ialah Y. Jadi yang pertama sekali kita kena tahu perwakilannya iaitu peserta kursus A ialah X. Jadi X ini ialah merujuk untuk A dan peserta kursus B ialah Y. Jadi Y adalah merujuk kepada peserta kursus B. Takut nanti kan tertukar pula antara X dan Y. Okey. Jadi di sini ditulis yang pertamanya, pengambilan peserta adalah berdasarkan kekangan berikut. Jadi di sini ada diberi kekangannya. Jadi yang pertamanya di situ ditulis bilangan maksimum peserta kursus ialah 80. Okey, kita diminta soalan yang pertamanya, 3 markahnya ialah tulis 3 ketaksamaan. 3 ketaksamaan tu ialah berdasarkan kepada penyataan 1, 2 dan 3. Okey, yang pertama dekat sini bilangan maksimum. Okey, bilangan maksimum. Okey, yang paling maksimum, yang paling besarnya ialah 80. Jadi dia tak boleh besar lagi dari 80. Jadi bilangan maksimum peserta kursus. Jadi peserta kursusnya terdiri daripada A dan B. Jadi kalau nak tahu dia punya bilangan maksimum peserta kursus, mestilah kita tambahkan X dan Y. X peserta kursus A iaitu X tambah dengan peserta kursus B iaitu Y. Okey. Bilangan maksimumnya ialah 30. Jadi dia tak boleh lebih daripada 30, mesti kurang atau sama dengan 80. Jadi yang ini kena betul dulu iaitu ketaksamaan yang pertama. Ketaksamaannya yang kedua diberi iaitu bilangan peserta kursus B adalah sekurang-kurangnya. Ni menggunakan perkataan sekurang-kurangnya. Tadi kita dah bincang dah kalau perkataan sekurang-kurangnya. Ini sekurang-kurangnya kat sini mesti lebih besar sama dengan sekurang-kurangnya semua lebih besar sama dengan. Jadi di sini bilangan peserta kursus B iaitu B ialah Y. Y lebih besar sama dengan 10. Okey.
Jadi yang ketaksamaan kedua kita dah bentuk. Ketaksamaannya yang ketiga iaitu bilangan peserta kursus B selebih-lebihnya. Tadi sekurang-kurangnya. Kalau sekurang-kurangnya lebih besar. Kalau selebih-lebihnya lebih kecil, sama dengan. Okey, jadi di sini bilangan peserta kursus bilangan peserta kursus B ialah Y. So Y selebih-lebihnya, kalau selebih-lebihnya bermaksud kurang atau sama dengan. Okey, dah terconteng dekat sini. Kurang atau sama dengan 3/2 bilangan peserta kursus A. Kursus A ialah X. Ataupun kita boleh tulis 2 ni bawa ke sini, dia akan jadi 2Y 3X pun boleh. Nak tulis macam ni boleh, nak tulis macam ni pun boleh. Okey, jadi kita dah pun menuliskan 3 ketaksamaan selain daripada X lebih besar sama dengan kosong dan Y lebih besar sama dengan kosong. Jadi bila kita tulis macam ni, kita akan dapat 3 markah. Okey, jadi sama ada nak tulis bentuk ini ataupun bentuk ini ni, cuma saya bawa 2 ni, bawa naik ke atas tu saja. Soalan B, biasanya dia minta kita gunakan skala, kemudian kita dikehendaki banner dan lorek rantau R yang memenuhi semua kekangan di atas. Jadi kita kena buatkan persamaan. Jadi contohnya dekat sini, persamaannya ialah X tambah dengan Y sama dengan 80. Di sini bila X sama dengan 10, maka Y akan jadi 80. Ni 10 bawa sini, tolak 10. Jadi nilai Y-nya ialah 70. Jadi kita dapati bila X 10, Y 70. Okey, lagi satu, sebab dia ni garis lurus, kita kena dapatkan 2 koordinat. Jadi ni tadi koordinatnya ialah 10, 70. Kemudian kita kena buat lagi. Bila paling senang ialah bila X-nya kosong. Bila X-nya kosong, Y-nya 80. Jadi koordinat satu lagi ialah X kosong Y 80. Okey, yang ini ialah untuk garis lurus yang ni. Mengikut ketaksamaan yang pertama. Okey, kemudian kita pergi kepada yang kedua, yang ini. Y, tukar dia menjadi Y sama dengan 10. Jadi garis Y sama dengan 10 senang sajalah. Jadi ini garis yang pertama kita perlu lukis, ini garis yang kedua. Jadi untuk garis yang ketiga, garis yang ketiga ialah garis Y yang kita tukar dia kepada sama dengan. Y sama dengan 3/2X. Okey, sekarang kita pilih, katalah X ini satu nombor yang boleh bahagi dengan 2. Katalah X sama dengan 10. Jadi bila X sama dengan 10, maka Y dia akan jadi 3/2 darab 10. Maka kita akan dapat dekat sini, ni 2 kali 1, 2 kali 5. 5 kali 3, 15. Jadi koordinatnya ialah 10, 15. Okey. Satu lagi, sebab dia garis lurus, kita kena dapatkan 2 koordinat. Satu lagi ialah bila X sama dengan kosong lah, senang. Bila X kosong, maka Y pun kosong. Jadi koordinat satu lagi ialah X kosong, Y kosong. Okey, itu dia 3 garis yang kita kena lukiskan. Okay, jadi di sini saya dah pun buatkan paksinya, paksi X dan paksi Y mengikut skala yang dinyatakan dalam soalan, iaitu skalanya minta buat menggunakan skala 2 cm. Okey, ni 2 cm kepada 10 peserta pada kedua-dua paksi. Jadi saya dah pun buatkan setiap 2 cm 10. Jadi ni 10, 20, 30 sama untuk paksi X dan paksi Y. Jadi sekarang saya nak lukiskannya. Kalau semasa menjawab soalan SPM, kena guna pensel. Jadi sini saya nak tunjuk, saya guna jugalah magic color ni supaya nampak. Jadi sekarang kita nak lukiskan garis yang pertama, iaitu X tambah Y sama dengan 80. Jadi tadi kita dah dapatkan 2 koordinat, iaitu 10, 70. Jadi saya tandakan dekat sini 10, bila X-nya 10, Y-nya 70. Jadi di sini. Okey, kemudian satu lagi koordinat bila X kosong, Y 80. X kosong, Y 80. Okey, jadi garisnya melalui 2 sini. Jadi setiap kali buatkan koordinat ini, dapatkan 2. Sebabnya nanti kita nak buat garis lurus. Okey.
Jadi di sini dia melalui ini. Okey. Macam tu. Kemudian kita pergi kepada persamaannya yang kedua, iaitu y sama dengan 10. Okey, di sini y sama dengan 10 di sini. Okey, jadi kita buatkan satu garis pada y sama dengan 10. Okey. Jadi di sini saya buatkan garis y sama dengan 10. Jadi ini ialah y sama dengan 10. Yang ini tadi ialah x tambah y sama dengan 80. Okey, saya dah buatkan dua garis. Garisnya yang ketiga ialah y sama dengan 3/2x. Iaitu pertama sekali koordinatnya 00. Jadi tandakan dekat sini 00. Satu lagi ialah 10 bila x 10, y-nya 15. 10 dengan 15. Kat sini 15. Okey, salah. 10, 15 sini. Okey, jadi 00 dengan 10, 15. Okey, jadi garisnya lari sikit. Jadi di sini ialah y sama dengan 3/2x. Jadi saya dah lukiskan dah ketiga-tiga garis. Semasa melukiskan garis, awak kena berhati-hati sebab kena tengok tanda pada ketaksamaan dekat sini. Okey, tanda pada ketaksamaan. Jika misalnya kalau soalan dia tulis y lebih daripada x, ayatnya y lebih daripada x, bermaksud tandaannya y lebih daripada x macam tu, tak ada sama dengan. Bila tak ada sama dengan, garisnya mesti putus-putus. Garis sempang-sempang. Ini. Jadi hati-hati. Jadi dekat sini tak ada masalah sebab semuanya ada sama dengan. Jadi garisnya ialah garis yang penuh ni. Tak putus-putus ni lah. Jadi takut ditolak markah dekat situ. Kita nak lorekkan rantau berdasarkan kepada ketaksamaannya. Okey, biasanya lah rantau berkenaan akan terletak di antara, dibatasi oleh ketiga-tiga garis yang diberi. Contohnya ini garis yang pertama, ini garis kedua, ini garis yang ketiga. Jadi biasanya rantau R itu terletak di tengah antara ketiga-tiga garis. Okey, untuk kepastian kita tengok yang pertama dekat sini, x tambah y lebih kecil sama dengan 80. Jadi ini garisnya tadi. Kalau lebih kecil, pertama sekali untuk kita kata gitu kan, kalau lebih besar lorekkannya ke atas, lebih kecil lorekkannya ke bawah, tapi kena pastikan y-nya positif dan dia berada di sebelah kiri. Okey. Jadi di sini y semuanya positif dan semuanya berada di sebelah kiri, jadi kita boleh ikut yang inilah. Jadi di sini x tambah y lebih kecil atau sama dengan 80, bermaksud lebih kecil lorekkannya ke bawah. Jadi ini garis x tambah y sama dengan 80, jadi lorekkan ke bawah. Okey, jadi saya buat lorekkan ke bawah. Okey, jadi untuk yang kedua, y lebih besar atau sama dengan 10. Jadi ini y sama dengan 10, lebih besar ke atas. Okey, lebih besar ke atas. Jadi ke atas. Okey, kemudian yang ketiga, y lebih kecil sama dengan daripada 3/2x. Lebih kecil ke bawah. Jadi ini garisnya ke bawah. Jadi ke atas sini, jadi kita ke bawah. Jadi betul lah tadi yang saya katakan bahawa rantau R-nya dia terletak di antara, dibatasi oleh tiga garis yang kita dah lukis. Jadi ini ialah rantau R-nya. Okey, kemudian kita boleh tengok soalan yang seterusnya. Okey, cara yang mudah untuk menjawab ialah kita kita kena pasti koordinat untuk setiap bucu pada rantau yang kita lorekkan. Okey, contohnya koordinat sini, koordinat ini dengan koordinat ini. Okey, 3 koordinat kan. Jadi kena pasti koordinat tersebut. Jadi koordinatnya dekat sini ialah koordinat yang pertama sini, koordinatnya ialah 7, 10. X-nya 7, Y 10. Koordinat yang kedua ialah yang ini, iaitu 32. X-nya 32, Y-nya 48. Dan koordinat yang ketiga ialah yang ujung sini, iaitu 70, 10. Okey, apa yang perlu kita buat? Cuma dah dapat koordinat tadi,
Cuma saya masukkan sahaja ke dalam yang ini 300. Okay, saya tunjuk kat sini. Kita tadi ada 300x tambah 400y. Jadi contohnya yang pertama saya masukkan koordinat 70 ni. Okey, jadi saya dapat 300 darab dengan 7 tambah 400 darab dengan 10. Okey, jadi saya dapat di sini nilainya ialah 6100. Kemudian saya masukkan pula koordinat 3248, koordinat yang ini. Okey, jadi saya masukkan 300 darab 32 tambah 400 darab 48. Jadi saya dapat, tekan kalkulator, 28800. Okey, koordinat yang ketiga iaitu 70 10. Okey, jadi saya masukkan dalam ini 300 x nya ialah 70 tambah 400 darab y nya ialah 10. Saya dapat nilainya 25000. Jadi soalannya tadi ialah dia bertanyakan cari jumlah maksimum kutipan yuran sebulan. Okey, jadi kutipan yuran yang paling maksimum ialah yang ini. Okey, jadi untuk kita tuliskan jawapannya di sini, kita tuliskannya sebagai 300 darab dengan 32 tambah 400 darab dengan 48 sama dengan 28800. Jadi itulah dia jumlah kutipan maksimum yuran sebulan. Okey, iaitu pada koordinatnya ialah 32 48. Okey, jadi inilah dia jumlah maksimumnya. Jadi kita dah pun menjawab semua soalan yang diberi. Jadi untuk yang ini saya guna kaedah dapatkan, untuk soalan C ya, saya sisi 2 saya gunakan kaedah dapatkan koordinat bagi setiap bucu yang dilorek, kemudian kita gantikan di dalam sini. Kalau dia nak yang maksimum, kita cari yang paling besar. Kalau dia nak kat sini jumlah minimum, kita akan ambil nilai yang terkecil. Jadi kalau dia tanya nilai minimum, jadi yang terkecil tadi ialah 6100, iaitu pada koordinat 710, iaitu di sini. Okey, jadi saya harap awak semua dah pun faham berkaitan dengan tajuk pengatur caraan linear ini. Okey, jangan lupa like dan share.